Okey, minggu ini kita lihat satu lagi soalan karangan bahagian B, BMSPM KSSM. Kalau bahagian B, bahagian karangan 350 hingga 500 patah perkataan. Jadi kamu mesti berusaha menulis 500 patah perkataan, banyak idea diperlukan. Nanti dalam peperiksaan nanti kertas satu karangan itu kamu lebih baik buat bahagian A dulu. Banyak pelajar tanya saya buat B dulu ke A dulu. B memang banyak markah, 70 markah. Tapi you kena mulakan bahagian A. Bahagian A will be a warming up process for your brain. Habis bahagian A yang 30 markah tu, 200 patah perkataan saja. Kalau dah habis yang itu, kamu akan lebih bersedia untuk bahagian B. Jangan pergi buat B dulu. B akan mengambil terlalu banyak masa, nanti A tak boleh buat. Dan kesalahan kebanyakan pelajar termasuk dalam SPM ulangan 2022 baru-baru ini ialah dia mengambil masa terlalu lama untuk bahagian A. So timing you have to plan. Okey, karangan tak siap pun kalau dah ambil masa dekat 30 minit, 35 minit, karangan belum siap pun, you have to stop and start bahagian B. Habis bahagian B, kembali tulis penutup untuk bahagian A. Sebab bahagian A ini 30 markah saja. Bahagian B 70 markah. B kena buat dengan baik dan B memang sememangnya mengambil lebih banyak masa. Okey, katakan kamu dikejutkan dengan soalan seperti ini. Pertanian adalah perniagaan. Soalan seperti ini dikatakan soalan yang kabur. We don't know what the hell they want. Okey, tapi dalam KSSM memang kamu diberi idea. Dalam soalan itu akan ada idea dalam bentuk saja ataupun dalam bentuk puisi atau dalam bentuk pendapat tokoh. Idea diberilah, tapi disembunyikan. Kalau kamu baca dengan teliti, kamu tahu apakah motif soalan ini. Saya nak ajar hari ini secara bebas. Kalau kamu masuk pertandingan menulis esei, tajuk esei pertanian adalah perniagaan. Apa kesalahan tata bahasa di sini? Tajuk pun salah. Adalah wrong. Ada ini kata nama ni perniagaan, tak boleh guna ada. Pertanian ialah perniagaan. Ingat, ini dianjurkan, kempen ini dianjurkan secara besar-besaran oleh Kementerian Pertanian dan Asas Tani, Ministry of Agriculture Malaysia, membuat kempen ini untuk meningkatkan kedudukan bidang pertanian. Pertanian adalah satu perniagaan. Tapi dalam buku teks kamu, saya tengok dalam buku teks tingkatan 1, dia guna pertanian satu perniagaan. So itu topik yang lebih elok lah. Okay? Alright, semua tuliskan yang ini. Saya nak ajar kamu bagaimana kalau karangan itu ideas terlalu limited. What are we going to do? Sebab kita ada 3 tugas besar. Kita ada isi, huraian, kita ada pengenalan, isi dan penutup. 3 perenggan kita kena tulis. Bukan 3 perenggan, 3 bahagian karangan kita kena tulis. Idea kena banyak. Jadi kita mesti cari teknik yang sesuai. Okey, pertanian satu perniagaan. Apa yang kita faham daripada tajuk ini ialah pertanian ini harus dianggap sebagai perniagaan. Agriculture and business, which has got more excitement, which has got more, more people want to do. Good name, which has got better name, agriculture or business. So now we say agriculture is also a business. So it must be done like a business. It must be operated like a business. Untuk karangan seperti ini, kamu mesti kena guna teknik SKLK. Tak boleh lari daripada SKLK. SKLK akan membuka soalan ini seluas-luasnya supaya kita mendapat pelbagai idea untuk menulis pengenalan, isi, huraian, penutup dan segala-galanya. Okey? Jadi teknik ini SKLK. SKLK. Pertanian satu perniagaan. Jadi kamu hanya perlu mencari sebab-sebab pertanian kurang diminati oleh generasi muda. Sebab itulah kempen ini dibuat. Generasi muda tak minat. Kalau kata pertanian, mereka tak nak. So sekarang kita kata it's an agribusiness. Okay? Agribusiness. You're not going to do pertanian secara kolok, secara zaman dulu. Okay. Kesan-kesan negatif sekiranya pertanian dialpakan. Dialpakan maknanya diabaikan. Kalau kita tidak memberikan keutamaan kepada pertanian, apa yang akan berlaku pada kita?
Okay, langkah-langkah memajukan sektor pertanian dan akhir sekali kepentingan bidang pertanian. So SKLK ini 4 skop penting bukan sahaja untuk karangan, tetapi inilah fokus yang akan kamu baca dalam petikan rumusan. Kalau pertanian diberi dalam bentuk rumusan pun sama juga. This will be the focus, SKLK. So always learn to play with this SKLK dalam karangan, dan dalam kelas kita saya train kamu dari awal-awal lagi, saya train kamu macam mana nak fikir dari sudut sebab, kesan, langkah, kepentingan, supaya apabila kamu baca artikel-artikel rumusan pun kamu cepat kenal isi-isi ataupun fokus-fokus yang diberi. Okey, apa sebab pertanian kurang diminati? Pertanian kurang diminati oleh generasi muda. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor lah. Beberapa faktor di sini saya boleh senaraikan sebagai pandangan serong terhadap sektor pertanian. Orang anggap pertanian ni not very good, not very prosperous, not very fantastic. Okay? Orang anggap itu anggapan orang. Pengaruh rakan sebaya semua nak buat engineering, semua nak buat MBBS, nak buat IT, cyber security. They love big names, you know. Students nowadays, they love big names because they can tell their friends and relatives, where are you studying? I'm studying in Taylor's University. What are you doing? Cyber security. Cyber security, your job is actually a guard, you know. You are just a guard. Online guard lah. If you are lower level, you are just an online guard, you know. But they think it's a big thing lah. This is, students will get carried away by all this. Biasa lah kan. Dan institusi pendidikan pun lagi teruk, dia buat marketing hebat-hebat sampai students terpengaruh dari seorang kawan akan mempengaruhi kawan-kawan yang lain. Dia tak buka mata dan lihat keadaan sebenar. Dia ikut orang saja. Pak turut, bagai lembu dicucuk hidung. Sebab seterusnya ialah institusi pendidikan tinggi ataupun IPT, kita ada IPTA awam dan IPTS swasta, tidak menawarkan kursus-kursus pertanian yang profesional. They want to sell the same thing lah. For the past 100 years, same course lah. Law, MBBS, engineering. That's what they want to sell. Now, in the past 20 years, they started selling IT. Ini sajalah dia mahu. Dia tidak mahu membuka ruang kursus itu menjadi lebih luas pada bidang-bidang yang jauh lebih penting. Makanan is number one penting lah. Tapi mereka tak nak ajar tentang makanan. They want to teach law, the fastest college, you know, the fastest route to become a lawyer. And they become a lawyer before knowing who the hell they are. They don't even know who they are. They already lawyers. They already got their degrees because they are on the fastest track. Okay, which is I'm totally against. Okay, you should know yourself. Then you do something, it will be greater. You don't even know yourself. Okay, halangan daripada ibu bapa. Ibu bapa pun sama. Ibu bapa pun ada rakan sebaya. Jangan anggap mak kamu tak ada rakan sebaya. Kalau ayah kamu ada banyak kawan yang anak-anak mereka buat MBBS, ayah kamu pun akan mau kamu buat MBBS juga. They also have pengaruh rakan sebaya. Okey, ini sebab-sebab. Nanti kalau kamu ada idea, kamu boleh sumbangkan. Kesan, apa kesan kalau kita alpakan pertanian? Negara bakal mengalami masalah kekurangan bekalan makanan. Saya dah kata pertanian ini menyediakan makanan. Makanan dari segi beras, nasi yang kita makan hari-hari dibawa oleh pertanian. Makanan seperti buah-buahan, sayur-sayuran, ikan, sumber protein, makanan laut, daging, telur ayam, daging lembu, daging kambing. Makanan itu akan menjadi masalah. Kalau makanan dah kurang, harga akan naik. Ini semua hanya akan menyusahkan orang miskin dan orang yang berpendapatan rendah. Masalah pengangguran siswazah sukar diatasi. Everybody wants to become engineers, but we don't need that many engineers. Okay, semua syarikat pun sekarang menjadi semakin automation tu bertambah. Industrial 4.0. Last time 5 fellas work do that job. Now they probably need only one manager to run the whole thing. Okay, banyak managers and supervisors hilang peluang pekerjaan mereka setelah kedatangan WhatsApp. You know, the company just open a WhatsApp group. Okay, you go to that 7-Eleven, snap picture how many ice cream is still there, send inside the WhatsApp group. Manager's job hilang. We don't need a manager. A WhatsApp group will manage the business. See, things are changing. You have to look at this. You tak boleh ikut kawan, ikut sentimen, pilih pekerjaan.
Dan masalah pengangguran sukar diatasi. Sektor pertanian boleh dimonopoli oleh pekerja-pekerja dan pengusaha-pengusaha asing. It's already happening. Kamu pergi ke kawasan-kawasan pedalaman, semua pekerja di estet pertanian, sama ada getah, kelapa sawit, padi dan sebagainya, semuanya pekerja asing. Bos pun pekerja asing juga. Okey, seorang Malaysia hanya mendapat sebahagian daripada pendapatan itu, dan kalau keadaan ini dibiarkan berterusan, sudah pasti satu hari nanti mereka akan menetapkan harga. Okey, sebab mereka yang mengusahakan. See, we are in danger actually. Okey, apakah langkah-langkah? Saya dah kata setiap kali bincang langkah maknanya siapa boleh buat apa. Dalam konteks ini, nombor satu, kerajaan. Kerajaan memang pun dah buat kempen pertanian satu perniagaan. Ini memberikan sedikit persepsi baharu tentang bidang pertanian, memberikan nafas baharu untuk bidang pertanian, supaya pertanian juga dilihat sebagai satu bisnes. Kerajaan juga boleh memberikan bantuan modal, money matters lah, modal, kepakaran dan khidmat nasihat. Bantuan modal, kepakaran dan khidmat nasihat oleh kerajaan. Dua-dua ini boleh dibuat oleh Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Modal maknanya kalau dia nak buka kawasan pertanian, kerajaan bagi tanah, kerajaan bagi benih. Okey, benih macam kambing, bagi dia kambing, 10 ekor kambing, suruh dia start bisnes. Macam tu kerajaan boleh tolong, kerajaan boleh bagi kepakaran dan khidmat nasihat. Apabila ada masalah penyakit dan sebagainya, kerajaan, jabatan kerajaan memberikan nasihat. Institusi pendidikan tinggi harus melahirkan petani ultra modern. Industri pendidikan harus tampil ke depan untuk menawarkan kursus-kursus diploma in agricultural business. Okay, diploma in 4.0 agricultural business. Something lah, marketing lah, everything is marketing. You just have to sell the product, okay? So once you sell, people will buy. Some people buy, others will start buying. Kalau tidak, forever everybody will be studying the same thing and jobless. Pengangguran siswaza. Dia buat study apa? Business administration. What do you know specifically as a business administration? What do you know? You know little bit of accounting, little bit of management, little bit of that, little bit of this. You are not a specialist. It's better to have a diploma in pertanian where you can run the whole farm. You have the technologies to run the whole farm. Satu diploma cukup, gaji 10,000 sebulan. Okay? So everybody will want to do such things. So pihak-pihak ni harus berubah. Itu cadangan saya. Ibu bapa perlu menggalakkan anak-anak menyertai sektor pertanian. Ibu bapa juga tidak boleh terlalu terpengaruh dengan keadaan semasa. Sebaliknya melihat apa yang sedang berlaku dalam dunia hari ini. Apa yang sedang berlaku. Kalau kamu terlibat dalam bidang pertanian, you akan ada kerja untuk 100 tahun lagi. Tapi ke bidang lain boleh hilang. Tengok pemandu taksi ya, pemandu taksi di Kuala Lumpur. Pergi tidur. Bangun, sudah ada Grab car. In just one night, they lost everything. Suddenly, they lost everything. Technology, they didn't do anything wrong. They didn't do anything wrong. They were just doing their job. But technology goes up, you hilang. Same thing happened to apa syarikat handphone tu dulu, yang famous dulu? Nokia. Nokia, hari ini malam ni iPhone keluar, Nokia jatuh. The following day saham jatuh, until today they cannot come back. They're no longer a big player in telecommunication industry. So technology will kill us. See, tomorrow morning you wake up, WhatsApp is better. It's going to be better only. Tomorrow morning you wake up, Instagram is going to be better. Technology doesn't know how to go backward. Okay? Jadi kita kena buka mata kita, minda kita dan melihat apa yang sedang berlaku. So pertanian satu perniagaan, saya fokus pada sebab-sebab, kesan-kesan negatif, langkah-langkah, akhir sekali ialah kepentingan. Semua ni kita dah buat dalam mnemonik kita hari itu. Okay, kepentingan sektor pertanian mudah saja, membantu kemajuan ekonomi melalui pendapatan ekspor. Kita dapat duit, kita dapat wang asing. Membekalkan peluang pekerjaan dan perniagaan untuk rakyat Malaysia, menjamin sumber makanan untuk lebih 30 juta rakyat Malaysia dan memajukan ekonomi masyarakat desa ataupun luar bandar. Jadi untuk topik pertanian satu perniagaan ini, sebenarnya mana dia punya fokus? Fokusnya sebab ke, kesan ke, langkah ke, kepentingan? Siapa boleh jawab? Sebab
kesan, langkah atau kepentingan. Pertanian satu perniagaan. Kita sedang promote pertanian dengan mengatakan pertanian ini juga satu bentuk perniagaan. Jadi sebenarnya fokusnya ialah pada kepentingan. Dalam perenggan isi, kalau kamu tulis semua kepentingan, you are not wrong. You are perfectly alright. Satu, pendapatan ekspor. Fokus pendapatan untuk negara. Dua, peluang pekerjaan untuk rakyat. Tiga, sumber makanan. Satu perenggan tulis sumber makanan. Empat, ekonomi desa. Ekonomi masyarakat, kampung masyarakat di luar bandar. Jadi ini sudah cukup. Okey, isi-isi yang ada di sini sudah cukup. Pengenalan saya boleh tulis sebab dan kesan negatif. Pengenalan saya boleh sebelum saya masuk ke isi. Isi saya tulis kepentingan. Saya juga boleh selitkan langkah dalam bahagian isi sebahagian dan dalam penutup saya boleh tuliskan langkah-langkah secara umum, secara lebih umum. Kalau kamu nak buat rangka jawapan untuk topik ini berdasarkan SKLK, lebih kurang rupanya macam ni. Tajuk pertanian satu perniagaan. Pengenalan saya tulis sebab-sebab pertanian dialpakan dan kesan-kesan negatif. Isi kepentingan-kepentingan sektor pertanian, langkah-langkah memajukan. You can combine both. Dua perenggan tulis kepentingan, dua perenggan tulis langkah. Not a problem. Topik memang macam tu. Dalam topik tak ada perkataan sebab, kesan, langkah atau kepentingan. Saya dah kata, topik by itself is blur. You kena guna pendekatan sendiri. Penutup, kamu boleh tulis kepentingan dan langkah tapi secara umum. In general terms. You write only a general statements. Penutup always general statements. Okey, kepentingan secara general dan cadangkan langkah-langkah. Siapa pihak-pihak yang tadi kamu tekankan boleh memainkan peranan. So itulah topik. Tak kira ini keluar dalam karangan ataupun kamu masuk pertandingan menulis esei, bukan topik ini saja. Any topic can come up. Macam hashtag keluarga Malaysia. Hashtag keluarga Malaysia teguh bersama, sama. Caranya sama, kita boleh guna teknik yang sama. Tengok semua yang saya buat dalam SKLK tadi boleh diselipkan dalam karangan ini. Jadi ini satu pendekatan baharu untuk menulis karangan. Jadi jangan lupa teknik Sugus, teknik SKLK yang pasti membantu anda dalam pelbagai jenis karangan. Lebih-lebih lagi untuk bahagian B. BMKSSF.